akan sambung kita punya kelas selepas rehat 5 minit tadi. So kita akan ada seterusnya ialah kita akan saya kongsikan soalan kongsikan soalan. Kita bacakan dulu soalan ni. Kita baca soalan dulu supaya semua masing-masing faham. Baru kita akan bagaimana nak menyelesaikan mengikut apa yang kita nak. Okay, saya akan tambah soalan. Soalan yang pertama ni, yang ini dah jadi soalan yang ini ialah soalan B. Ini ialah soalan C. Ini ialah soalan D. Ini ialah soalan E. Saya tambah sikit soalan ni. Sebab kali ni ada, saya tengok penyelaras dia minta buat satu benda. Iaitu dia minta buat masukkan dalam urus niaga di atas menggunakan persamaan perakaunan. Ada tambahan. Okay, persamaan perakaunan. Okay, apa dia persamaan perakaunan? Aset sama juga liability tambah equity. Okay? Dia ada susah sikit. Alright. Yang ini sebelum ni saya tak ajar pun. Okay, mari kita baca soalan dulu. Pertama sekali, Amir memulakan perniagaan perkhidmatan pembersihan pejabat untuk pejabat-pejabat di sekitar Alustar. Sekejap. Okay, sorry. Terkenal saya terpaksa advise. Ada kawan-kawan kita yang lain tu tengah exam. Saya jaga dua tempat tadi. Okay, so kita ulang sikit kita punya soalan. Amir memulakan perniagaan memberikan perkhidmatan. Okay. Pertama sekali ialah kita baca ini ialah perkhidmatan. Bukannya perdagangan. So perkhidmatan ini dia tadi kita ingat format dia hasil tolak belanja je. Okay. Perniagaan dikenali sebagai cuci bersih enterprise. Berikut adalah urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Jun 2020. Pertama bawa masuk tunai 12,000. Ini modal. Inilah pengkelasan. Bila saya baca ni sebenarnya saya tengah nak kelaskan dia. Nombor satu ialah berkenaan dengan modal. Modal ini ada dua item yang dia bawa masuk. Satu aset semasa 12,000, satu lagi aset tetap 32,000. Okey. Lepas tu membeli bekalan pejabat. Ini pun aset. Sebab dia beli bekalan pejabat. Bekalan pejabat maknanya dia beli secara banyak. 1,500. Ini juga aset. Okey. Seterusnya ialah membeli peralatan pembersihan yang berjumlah. Beli peralatan. Peralatan kan tadi kategori dia apa? Beli aset. Tapi dia beli aset tetap ni, dia melibatkan satu lagi item iaitu secara kredit. Maknanya beli secara kredit ni, kita beli secara hutang. Kita berhutang dengan dia. Okey? Dan seterusnya, mengambil tunai sebanyak RM400 daripada perniagaan. Yang ini kita katakan sebagai ambilan. Kita ambil duit company untuk bayar yuran anak sekolah kita. Walaupun dia bos, tetap kena rekod. Okey, kita tengok nanti rekod belum belajar lagi ni. Seterusnya ialah menerima tunai sebanyak 1,700. Yang ini terima tunai. Daripada mana? Daripada kerja-kerja pembersihan kita. Yang ini kita panggil sebagai hasil. Kita dapat hasil, kita rekod dapat tunai, dapat hasil. Kita rekod dua-dua. Okey. Seterusnya ialah membayar telefon. Ini belanja kita, belanja telefon. Membilkan, ini perkataan bil ini merujuk kepada maksudnya kita buat hasil kerja-kerja pembersihan ni, kita punya bisnes. Kita bagi bisnes tapi kawan ni dia tak membayar tunai, dia berhutang. Tu pasal dia letak bil. Bil tu dia bagi kertas dekat kita. Nah, ni kita punya bil, kita bagi bil kat dia, you nak bayar bila? Bulan depan bayar. Okey, tu masuk bil. Bil maknanya kita beri hasil kita secara hutang. Membayar tunai untuk menjelaskan keseluruhan hutang bagi belian peralatan pembersihan. Ini kita bayar hutang dan membayar tunai.
And then yang 30 membayar tunai sebanyak 1,000 untuk gaji pekerja. Alright, ini ialah soalan yang kita ada. So sekarang ni macam mana kita nak Kelas. bagaimana kita nak merekodkan dia. Sekejap. Okey. So mari kita buat soalan yang pertama. Ini saya nak mulakan dengan solusi LDK 1. Okey. Solusi. So soalan yang pertama kita nak buat persamaan perakaunan. Hopefully tak banyak lah. So yang ini saya terpaksa besarkan sikit supaya saya boleh buat dengan banyak. Perakaunan. Okey. So, saya akan buat persamaan perakaunan ialah asset, liability, sikit. Tolak equity. Tambah equity. Atau Okey, ini kita punya equation kena jelas dulu. formula yang tadi. Sama juga. Okey. Sorry, sama juga ni saya nak ketepikan sikit. Nanti sama juga saya akan buat kemudian. So sekarang ni kita akan tengok soalan, sambil tengok soalan baru kita rujuk Soalan yang pertama. Kita buat warna hijau. Okey, so, yang pertama tadi. Yang pertama ialah 1 Jun. Membawa masuk tunai 12,000 dan kenderaan bernilai 32,000. Okey. Macam mana cara kita nak buat? Yang ini yang lambat sikit kita buat ni. Ini untuk buat equation yang pertama. So kita kena create dulu. Pertama sekali kita ada tunai. So buat tunai. So tunai berapa? 12,000. So tulis tunai ialah 12,000. Tunai ni masuk ke keluar? Masuk. Bila masuk dia positif lah. Lagi masuk apa lagi dalam aset tu? Ada apa kategori aset yang masuk lagi? Kenderaan. Aset. Kenderaan pun Yang terpanjang. So kenderaan 32,000. 32,000. Okey. 12 dia kena yang ini kena ada sama juga kat sini. Aset sama juga dengan equity. 12 campur dengan 32 kan sebelah aset. Dia duduk dalam kategori aset. Dia duduk kategori saya buat garisan. Saya buat garisan. Biar jelas. Ajar gunakan pen ni susah sikit lah. Cantik sikit. Tulisan saya sebenarnya taklah buruk macam ni. Okay. And then kita ada modal. Sorry. Yang ini pun saya kena kena panjangkan sikit. Liability kita cuma sikit je. Liability. So liability kita mulakan dengan modal kat sini. Modal ni ialah kategori equity. So modal kita ialah campurkan dua-dua ni. 12 campur 32 berapa? 42,000. Boleh nampak tak? Satu garisan yang saya buat ni. 44,000. 24 doktor. Sorry, 44,000. Okay. Balance tak? Balance. Sini sebelah kiri kita 12 campur 32. Sebelah kanan saya 44,000. So equation dia balance tak? Balance. Asset sama dengan equity. So kita tengok yang kedua pula. Okay, kita tengok Betul. Tunai dengan kenderaan tu benda yang berbeza kan? dia berbeza lah. Dia jenis aset yang berbeza ni. Okey. So kita kena asingkan dia. Tunai, aset kenderaan.
Okey, nanti kita sambung balik. Nanti kena buka akaun. Ini nama dia buka akaun lah. Kita buka satu akaun kan. Kenderaan. Buka. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua. Tak dengar. Nak tanya yang Apa dia? Ramizan? Tak dengar. Untuk kenderaan, contoh Hmm. macam Grab, Uber, kenderaan. Kalau kita guna Uber ataupun Grab macam tu, itu dikira perbelanjaan ke ataupun aset kenderaan? Bukan aset. Mana pakai Uber kita boleh jadi memiliki aset tersebut. Yang itu belanja lah. Perbelanjaan lah. Betul belanja. So kita belanja Uber, katakan Uber tu tulis belanja Uber ataupun belanja Grab kan, ataupun kita tulis belanja perjalanan lah. Kan kita punya travelling. Kita buat belanja perjalanan, kreditkan tunai. Itu cerita lain tu. Okey. Sekarang ni aset tu boleh kita dapat dalam masyarakat kita. Okey. Kita tengok keadaan yang kedua tu nanti. Belanja nanti kita tengok macam mana kaedahnya. Yang kedua, beli bekalan pejabat. Kita beli bekalan, guna apa? Guna tunai. 1,500. Yang ini Tunai. Yang ini istimewa sikit. So kita kena keluarkan satu lagi kat atas ni, iaitu apa? Bekalan. Kita keluarkan satu lagi ni, nama dia bekalan. Okey. Saya kena pendekkan lagi. Kena ringkaskan lagi kenderaan. Kena besarkan sikit bagi dia tinggi. Dan apa dulu. Dia bergerak dengar semua orang dengar. Kenderaan. Okey. So kenderaan. Lepas tu bekalan. Okey. So bekalan pun kita buat baru tadi kan, bekalan. Okey. Bekalan pun satu benda yang baru. So bekalan yang kedua berapa bekalan kita ambil? 1,000. Dengan apa kita dapatkan bekalan? Dengan menggunakan tunai. So bekalan kita dapat, tunai kita kena kurangkan dia sebanyak 1,500. Okay, boleh nampak? Doktor, saya nak tanya. Kalau kita ambil kan. Oh, sorry, tak datang. Tak jadi. Tarik balik soalan ke? Tarik balik soalan. Okey, nampak bekalan Bekalan nampak tak? Dia tak kacau bahagian liability dan equity. Untuk transaksi kedua, dia duduk dalam aset juga. Pertama aset untuk mendapatkan bekalan, tetapi menggunakan aset juga untuk beli bekalan tersebut. Jadi, satu tambah, satu berkurang. Sebenarnya, negatif tambah dengan positif, jawapan dia kosong. Kosong sama tak dengan kosong kat sebelah ni? Sama. Ini yang kita panggil sebagai equation. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Transaksi ketiga, membeli peralatan pembersihan yang berjumlah 3,500 secara kredit. Kredit ni apa maksud dia? Ialah ABB, akaun belum bayar. Okey. So yang kedua ialah kita kena tambah satu lagi, iaitu dipanggil peralatan. So, peralatan berapa dia beli? 3,500. Bagaimana cara dia beli? Dia beli menggunakan hutang. Hutang itu adalah ABB. Hutang ABB. Eliana pun mute Eliana. Bergerak. Eliana kena mute dulu. Okey. ABB
pun meningkat, hutang kita meningkat sebanyak RM3,500. Nampak tak di sebalik pagar warna biru ni, sebelah sana 3,500, sebelah sini 3,500. Semua orang boleh faham tak? Nah, ini maksudnya equation yang kita kena buat berdasarkan transaksi yang saya buat tadi. Okey. Seterusnya, yang keempat, mengambil tunai sebanyak 400 daripada perniagaan untuk menjelaskan yuran sekolah anaknya. Okey. Yang ini ialah kita nak buat ambilan. Dia ambil ya. So maknanya kat sini akan ada satu lagi akaun dipanggil akaun ambilan. Okey, akaun ambilan. So ada ni. Aduh, ini ruang tak cukup ni. Nanti hasil kat mana nak letak, belanja mana nak letak. Okey. Bolehlah. Ambilan ini saya buat dalam bentuk pendek saja. Ambilan ni kita boleh buat negatif. Kat sini pun boleh. 4. Ini pun kita benarkan. So, ambilan tu ambil daripada mana? Ambil daripada modal kita. Kalau ambil daripada modal kita, kita kena negatifkan dia. Kalau duduk sendiri-sendiri pun kena negatifkan dia. Saya buat A lah kat sini. Boleh tak saya buat A? Boleh faham tak semua A? Ambilan ni. Okey. A, am lah. Saya buat am. Ambilan itu berapa ringgit? Berapa dia ambil? Ambilan iaitu sebanyak RM400. So, ambilan RM400 ialah kita ambil dia. So, dia negatif 400. Okey, negatif 400. Kita ambil guna apa? Guna tunai. So, tunai kita ni bukannya bertambah, berkurang. So, sini negatif, sini pun negatif. Okey. Yang tengok yang kelima. Line yang kelima ialah menerima tunai sebanyak 1,700 daripada Syah Sdn Berhad untuk kerja-kerja pembersihan yang telah diberikan. Ini ialah hasil kita. Okey, so kena tambah kat sini ialah hasil. Ha ialah hasil Harap semua orang tidak terkeliru. Okey, yang kelima, hasil kita bertambah. Sebanyak berapa tadi? Iaitu sebanyak 1,700. Kita dapat hasil 1,700. Hasil ini kita membolehkan kita dapat tunai. So, tunai kita pun bertambah 1,700. Balance tak? Sini balance. Kita punya ni, yang membezakan kita kena balance ialah kita punya pagar tengah ni. Garisan saya jadi bengkok. Okey. Okey, garisan tengah ni. Bagi dia nampak sikit. Okey, ini ialah dipanggil garisan tengah. Maksud garisan tengah ialah apabila kita buat pengiraan, di sebelah kanan dan sebelah kiri kita mesti sama jumlah dia. Boleh? Cuba perhatikan, setiap line saya tu, sebelah kanan dan sebelah kiri mesti balance. Okey, seterusnya. Naikkan sikit, menerima tunai dah. Okey, ini dah. Seterusnya yang keenam ialah membayar belanja telefon sebanyak 350. So, kita bayar telefon. Yang keenam kita bayar. Kalau bayar, kita gunakan duit 350 tak? Kita guna duit 350, bayar telefon. Kat mana nak bayar telefon? Kat sini. Belanja kena duduk bawah equity. Belanja. Kalau belanja kena letak negatif. Jangan lupa belanja letak negatif. 350. Okey, boleh nampak semua? Tak balance tu doktor macam mana? Macam mana? Okey, faham. Dah faham dah? Aku tanya soalan boleh faham terus. Okey? Okey, dah baguslah tulisan saya ni. Semua orang boleh faham juga. Okey? Seterusnya.
Ketiga lagi. Membilkan ada enterprise untuk kerja pembersihan yang dilakukan berjumlah 2,000. Okey. Bila kita buat kerja pembersihan, itu ialah hasil. Okey, itu ialah hasil. So hasil kita 2,000 rekod di sini, 2,000. Okey. Hasil kita rekod 2,000. Walaupun tak dapat duit lagi. Walaupun tak dapat duit lagi. Hasil dah beri, kena rekod. Tetapi dia berhutang. So tak lipatkan tunai kita. Kita wujudkan satu lagi dipanggilkan akaun belum terima. Akaun belum terima, dia sama je dengan akaun belum bayar. Bezanya, akaun belum bayar, kita yang hutang. EBT, orang lain yang hutang dengan kita. So, hutang orang lain bertambah sebanyak 2,000, iaitu kategori aset semasa kita juga. Okey, so yang ini tak kira lah aset semasa ke aset tetap, saya buat je semua dalam satu line. Okey, nampak tak? Balance tak? Masih balance. Sebelah sana 2,000, sebelah sini 2,000. Minta maaf dengan garisan saya yang tidak cantik. Okey, yang ini bukan subjek utama, menggaris. Okey, yang seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 ialah membayar tunai untuk menjelaskan keseluruhan hutang bagi belian peralatan pembersihan. Beli peralatan. Dia ada pernah beli peralatan tak? Pernah ni nampak dia beli peralatan. Ni pada 5 hari bulan ni kan. Dia beli peralatan berapa? 3,500. Dia bayar semua. Faham? So sekarang ni dia bayar hutang. Apabila dia bayar hutang, kita kena tengok hutang yang mana dia bayar. Hutang dia ialah masa dia beli peralatan, iaitu pada 5 hari bulan ni. Sebanyak 3,500. Okey, sebanyak 3,500. Jadi, tapi 3,500 bukannya negatif. Kita bayar kat orang tu. Jadi bila bayar hutang, kita kena bayar guna apa? Guna cash. Cash kita yang berkurang sebanyak 3,500. Mana duit ni pergi? Kita bayar hutang. Maknanya hutang kita daripada 3,500 kena kurangkan balik lah. Sebab dah bayar hutang. Nampak tak? Tapi balance tak? Balance. Belah sini ada, belah sana pun ada. Jadi mesti kena balance. Itu pasal dia punya persamaan perakaunan. Sebelah aset dengan sebelah liability dan equity mesti balance. Sama. Yang dekat ABB tadi kan? ABB, ya betul. Kat ABB nampak? ABB, satu line dengan ABB kan? Ni satu line dengan ABB kita ni. Ni ABB. Ni kita punya ABB. Okey. Seterusnya. Selesaikan bayaran tu kan? Ya, kita dikirakan menyelesaikan bayaran lah kan? Okey. Kisah ni. Cantik sikit. Okey, yang terakhir, yang ke-9. Yang terakhir lah. Yang terakhir ialah, dia buat apa? Bayar tunai sebanyak 1,000 untuk gaji pekerja. Dia belanja kan? Belanja duduk mana belanja? Belanja duduk ujung sekali, nampak belanja ni? Belanja ujung, so belanja gaji ni sebanyak 1,000. Tak tunai. Mestilah bayar guna tunai, betul tak? Tunai yang paling banyak sekali. Jadi apa kerja kita bila kita dah siap balance semua ni, tugas kita ialah untuk tambah tolak. Okey, boleh tak siapa-siapa bantu saya tambah tolak? Yang tak tambah tolak saya tolong kira lah, senang. Yang ini baki dia ialah 32,000. So nanti orang tanya, berapakah kenderaan you terakhir? 32,000 nilai dia. Bekalan, ada. Bekalan kita pun ada baki, iaitu sebanyak RM1,500. Peralatan, ada. Peralatan RM3,500. Hutang, orang lain hutang dengan kita ada sebanyak RM2,000. Kita hutang dengan orang ada tak? Tak ada, kosong. Modal berapa modal? Modal RM44,000. Berapakah ambilan? 400. Kena negatif juga. Okey. Berapakah kita punya hasil? Hasil ada dua saja, 1,700 dengan 2,000, iaitu 3,700. Belanja kita 350 dengan 1,000, iaitu 1,350. Negatif juga. So tunai, siapa tolong kira? Ada orang kira tak?
6950. 6950. Okey. So, sebenarnya kalau kita kirakan total keseluruhan ni, dia mesti sama. Okey, yang tu minta you all check lah. Boleh? Alright, habis kita punya satu soalan. Soalan pertama. Banyak gini. Baru pukul 4.30. Allahuakbar. Doktor, kalau Ya. ini kenderaan kalau dah boleh bayar kan, kalau kenderaan yang masih berhutang, Tak apa. Walaupun kenderaan berhutang, kenderaan tu siapa punya? Kita punya kan? ya. Tapi Kenderaan bulan-bulan kena bayar tu, bulan-bulan yang kita bayar bukan itu ialah contoh kita beli kereta. Okey, kita beli kereta So kat mana you beli kereta? Katakan you beli kereta kat Honda. Contoh kita bagi contoh. Kita beli kereta Honda harga 1,000. Masa pergi Honda kita bayar sikit. Oh dia kata nak beli kereta Honda ni harga dia 100,000. You kena bagi deposit 10,000. So deposit tu kita keluar daripada duit poket kita tunai bagi kat Honda 10,000. Kita dapat tak kereta tu? Ada. Dia kata 90,000 ni macam mana? 90,000 ni tak apa. Kita ada bank yang akan uruskan hutang ni, iaitu 90,000 hutang dengan Maybank. Lepas tu kereta tu boleh bawa balik boleh. Bila boleh bawa balik, kereta itu milik siapa yang beli? Kan? Kalau saya beli, milik saya lah. So kereta tu ada tak, kalau orang tanya, you ada kereta tak? Ada. Harga kereta berapa? 100,000. Kita sebutlah, bangganya 1,000. Okey. Tetapi dengan hutang kita masih ada hutang tak? Ada. 90,000 bukan kita hutang dengan Honda. Kita hutang dengan mana? Bank. Sekarang urusan yang tak selesai kita dengan Honda tu. Urusan yang tak selesai ialah kita dengan bank. Kita dengan bank akan sentiasa berhubung untuk bayar tiap-tiap. Okey, Honda tak jumpa dah. Honda kalau kita jumpa sekali lagi, kena keluar duit lagi sekali untuk space. Kecuali dia bagi space percuma lah. Okey? Itu maksudnya masuk kenderaan tu So kenderaan tu terus jadi milik kita. Okey, boleh faham? Tapi kalau kita nak bayar tu, kita nak masukkan kat mana? Nak bayar tak macam ni. Macam kes yang 3,500. Tengok 3,500. Tengok kes 3,500. Boleh nampak tak kes 3,500? Ni. Masa kita beli, kita rekod. Bagi pen line sikit. Okay, masa kita beli, kita rekod peralatan 3,500. Peralatan tu terus menjadi milik kita. Tapi kita berhutang dengan orang yang kita beli tersebut sebanyak 3,500 juga. Betul? Kita rekod 3,500. Dan okey. Kita bayar, kita kurangkan hutang kita, tapi kita tak kurangkan aset kita. Kita kurangkan tunai kita sebab kita bayar guna tunai. Guna tunai. Okey. Apa Okey, tak? faham. Kita tak berhubung dengan peralatan, kita berhubung dengan tunai pula. Okey, baik, faham. Okey. Alright. Okey. Cukup dulu. So kita seterusnya ialah kita nak buat perekodan. So perekodan ini dinamakan sebagai soalan yang B ni, iaitu sediakan catatan jurnal bagi merekod semua urus niaga cuci enterprise sepanjang bulan Jun 2020. Penerangan urus niaga tidak diperlukan. Okey. So mari kita buat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini kita dipanggil catatan. Catatan jurnal di dalam jurnal AM. Okey, catatan jurnal ini yang melibatkan debit dan kredit. Kita ulang sekali lagi, kita digest daripada awal. Okey, yang pertama, membawa masuk tunai sebanyak 12,000 dan kenderaan 32,000 ke dalam perniagaan. Tadi kita dah kelaskan dia, iaitu dia ni ialah kategori aset dan modal, betul tak? So apa yang kita buat ialah, yang ni kita nak kena belajar, debit, aset masuk.
So bila aset masuk, kita masukkan tunai. Tunai masuk. Dan juga apa yang masuk lagi? Debit. Ada 2 debit. Kalau siapa tak faham, kita buat asing-asing lah. So debit tunai, kredit, modal. Berapa? 12,000. Ini ialah Gen 1. Gen 1 lagi, masih lagi yang sama. Oh, tapi bukan tunai. Yang kedua ialah dipanggil kenderaan. So kenderaan kita ialah 32,000. Kredit, modal. 32,000. Okey? Sekarang kita baru boleh nampak sikit-sikit konsep ni. Modal ini ialah equity. Kalau kredit bertambah, betul tak kita nak tambah modal kita? Ya. Debit tunai ini ialah aset. Debit tunai ialah kita tak tambahkan aset kita. Betul tak kita nak tambah? Ya, kita nak tambahkan aset kita. So debit tunai, kredit modal. Debit kenderaan, kredit modal. Semua akaun-akaun yang wujud ini, akaun yang kita nak tambah dia. Okey? Habis yang satu. Kedua. Membeli bekalan pejabat berjumlah 1,500. Sama juga tadi. Kalau kita tengok kepada yang tadi tu, aset yang sama, nampak satu bertambah, satu berkurang. So maknanya debit kredit dalam bentuk yang sama. So yang kedua pada Gen berapa? Gen 2. 2 hari bulan, kita nak debitkan, kita beli bekalan pejabat. So bekalan pejabat. Berapa banyak? 1,500. So 1,500. Dengan apa kita beli? Dengan tunai. Sebanyak 1,500. Okey. Habis yang kedua. Seterusnya. Yang 5 hari bulan Yang 5 hari bulan membeli peralatan pembersihan yang berjumlah 3,500. Yang kelima, 5 ni Gen 5 Gen 5 ialah Gen 5 kita beli peralatan, kena debitkan peralatan sebab peralatan akan masuk dalam kita punya akaun. Berapa banyak? 3,500. Dan kita beli secara hutang. Bila hutang kena letakkan ABB. ABB ini ialah akaun belum bayar. Belum bayar. Ya, akaun belum bayar. Akaun belum bayar, apa maksud akaun belum bayar? Maknanya ialah kita hutang dengan orang. Ataupun siapa yang familiar dengan SKPM tadi tu, ini samaan juga dengan pemiutang. Okey, habis 5 hari bulan. Seterusnya, 15 hari bulan. 15 hari bulan mengambil tunai sebanyak 400 daripada perniagaan untuk menjelaskan yuran sekolah anaknya. Yang ini 15 hari bulan dia ambil duit. So kita kena debitkan ambilan. Sebanyak 400. Dia ambil duit apa? Dia ambil tunai. So tunai kita juga berkurang sebanyak 400. Bila kita dapat kredit tu, kredit maknanya kurang ataupun keluar. Duit tunai kita keluar. Okey. Lepas 15 hari bulan, 17 hari bulan. 17 hari bulan menerima tunai sebanyak 1,700 daripada syahs yang berhak untuk kerja-kerja pembersihan yang diberikan. Okey. So 17 hari bulan ini kita terima tunai. Berapa banyak? RM1,700. Untuk apa kita terima? Untuk hasil. 1,700. Okey, seterusnya.
17 hari bulan, 20 hari bulan. Membayar belanja telefon sebanyak 350. Okey, pada 20 hari bulan, 20 hari bulan, kita belanja. Belanja ni kena sebut belanja tak boleh tulis belanja saja ataupun tak boleh tulis telefon saja. Kena tulis. Belanja apa? Belanja telefon. Berapa banyak belanja telefon ni? 350. Guna apa dia belanja telefon? Guna, kalau dia tak sebut tunai, kalau bayar maknanya bayar tu tak ada benda lain, kita bayar guna duit kan. Bayar guna tunai sebanyak 350. Okey, seterusnya 25 hari bulan membilkan Ada Enterprise untuk kerja-kerja pembersihan yang telah dilakukan berjumlah 2,000. Ini pun hasil kita. Iaitu pada 25 hari bulan. Tapi kita terpaksa debitkan apa? Debitkan ABT. Kenapa? Dia mention kat situ dengan clear, dia billkan saja. Kita tak terima tunai. So ini ialah akaun belum terima. ABT ialah akaun belum terima. Kreditkan apa? Tapi hasil dah beri. Kita dah beri hasil. Sebanyak apa? 2,000. Last tu 28 hari bulan. Tengok apa berlaku pada 28 hari bulan. 28 hari bulan kita bayar tunai untuk menjelaskan hutang. Satu je kita hutang tadi tu, iaitu yang ini dia dah jadi hafal sikit lah sebab kita dah buat equation tadi kan. So kita bayar hutang. Bila hutang tadi dia kredit ABB. Kredit ABB maknanya kita masukkan dalam buku akaun kita, hutang masuk. Sekarang hutang sudah nak keluar. So kita kena debitkan ABB sebanyak jumlah yang kita masukkan tadi. 3,500. Kita hutang, bayar pun 3,500. So baki dah tak ada lah. So lebih kurang kita tidak ada hutang lah lepas ni. So berapa? Tunai 3,500. Dan last kali ialah 30 hari bulan. Pada 30 hari bulan dia bayar gaji sebanyak 1,000. So kena rekodkan gaji kita, debit belanja gaji 1,000 dan kreditkan kita bayar guna tunai. Berapa? 1,000. Okey, habis kita punya perekodan. Ada yang nak tanya tak? Okey. Kan macam belanja apa beza kita dah tak pakai terms utility utility. Ya. Utility kita tak, telefon kita kadang-kadang biasanya syarikat asingkan. Okey, belanja tu. Kalau utility ni dia masukkan dua kategori je. Iaitu elektrik dengan air. Tapi kadang-kadang dia tulis bekalan elektrik kan, bekalan air. Ikutlah. Akaun ini sebenarnya apa saja nama pun tak ada masalah as long kita kenal dia. Okey. Buat ni apa nama pun boleh. Tak ada masalah. Bukan mesti nama yang saya beri ni. Nama yang saya beri ni antara yang kena gunalah. Tetapi boleh dalam apa nama pun tak apa, as long kita tahu. Bila kita rujuk kan bekalan elektrik. Siapa yang buat dia kena tahu bekalan elektrik itu ialah belanja. Siapa yang macam saya baru masuk bekalan elektrik. Pasal apa you rekod bekalan? Jadi saya tak tahu. Jadi orang yang merekod ni dia kena tahu. Kalau dia kata bekalan elektrik itu ialah belanja, dia yang kena tahu itu ialah belanja. Supaya nanti penyata kewangan kita baru betul. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah kena cepat sikit lah ni, dah pukul berapa dah? 4:45. Okey, seterusnya ialah kita pindah catat. Pindah catat catatan jurnal ke dalam akaun yang terlibat. Ayat atas dia ialah yang kita cakap ledger tadi tu. Kita cakap ledger kan.
ledger. Jadi yang C ini ialah kita nak pindah catat masuk dalam apa? Dalam ledger am. Okey, bila pindah catat ini maksudnya pindah catat mana? Pindah catat satu je. Pindah catat ialah dalam ledger am. Jadi macam mana nak buat ledger am? Ledger am ini terdiri pada ataupun nama lain dia ialah kita nak wujudkan buku untuk setiap akaun yang kita wujudkan. Buku macam mana yang kita akan wujudkan? Kita kena tengok daripada kita punya catatan jurnal. Okey, catatan jurnal kita ialah catatan jurnal kita, okey. Saya besarkan sikit. Catatan jurnal kita ialah pertama sekali ialah tunai. Nampak tunai? Okey. So tunai. So buku pertama yang kita kena buat ialah buku tunai. Kita akan menggunakan bukannya T-account. Siapa yang pernah belajar T-account mungkin dia familiar dengan T-account. Tapi untuk tujuan yang ini kita kena guna dipanggil buku tiga kolom. Ataupun 3 kolom. 3 jalur bukan buku 35. Buku 3 jalur. 3 kolom lah, 3 kolom. Buku 3 kolom, apa maksud 3 kolom ni? Maksud 3 kolom ialah pertama ada debit, kedua ada kredit dan yang ketiga ada baki. Itu maksud 3 kolom. Okey. Apa dia yang kita kena tulis? Pertama sekali kena tulis tarikh. Tarikh kita ialah 1 Januari, sorry. 1 Januari. Okey. Dari mana kita dapat modal ni? Daripada tunai ni. Tunai ni kita dapat daripada modal. Berapa banyak kita dapat? 12,000. Tunai mesti debit tadi kita dah buat kan? Kita punya journal tadi tu, kalau tengok. Debit apa? Journal kita, sekejap journal kita debit tunai. Debit tunai. So maknanya kita kena debit kan? So debit tunai baki 12,000. Ada tak lagi perkataan tunai? Ada. Banyak. Jadi kita tengok yang ni yang pertama dah. Yang kedua pula. Ni tunai. Kredit sebelah kredit sebanyak 1,500. Tulis dulu. Kredit 1,500. Tarikh dia ialah 2 hari bulan. 2 hari bulan 1. Kita bayar untuk apa ni 1,500? Untuk bekalan. So baki kita 12,000 tolak 1,500 tinggal 10,500. Betul tak? Okey, 10,500. Seterusnya ialah kita tengok lagi tunai, ada lagi tak perkataan tunai? Ada. Ambilan sebanyak 400. Tulis kat sini 400, 10,100. Ini ialah ambilan. Bila berlaku ambilan ni? Januari 15. 15 hari bulan 1. Okay. Ini namanya kita buat tengah pindah catat ni. Kita tengah pindahkan rekod-rekod kat atas tu dalam buku yang bersesuaian. Sekarang kita tengah buat buku tunai. Jangan buat semua buku, nanti pening Buat buku satu-satu. So siapa yang belajar T-account, ini bukan buku, saya tak gunakan T-account Kita gunakan format yang kita ada dalam pembelajaran ni ialah 3 kolom. So ada lagi tunai. Tunai yang ini ialah kita debit. Iaitu sebanyak 1,700 untuk hasil pada 17 hari bulan. 17 hari bulan 1, kita dapat hasil iaitu sebanyak berapa? 1,700. So tambah lagi kita punya baki 11,800. Okey. Ada tak tunai digunakan lagi? Ada. Tunai memang selalu paling banyak. Okey, so kena bersabarlah. Tunai memang banyak. So kredit, tunai. Kita kreditkan dia pada 20 hari bulan untuk belanja telefon. 20 hari bulan 1. Belanja untuk apa? Keluarkan duit tunai untuk apa? Belanja telefon, belanja tel. Berapa banyak? 350. So, kita akan bagi 11,450. Ada lagi? Rasanya macam ada lagi.
Ada lagi ABB pula, bayar pula ABB. Ada dua lagi ABB. Kita kena kredit sebanyak 3,500. Ini bayar hutang. Kan, berapa hari bulan? 28. ABB 28, so tolak dengan 3,600. Tolong tolak. Saya tak ada kalkulator. 6950. Baik. 7950. 7950. Okey, 30 hari bulan 1, last kali belanja gaji. Ini saya ingat. Belanja gaji 1,000. So akhir sekali 6950. Ini ialah baki tunai kita yang terakhir. Buku tunai berapa baki? 6950. So buka lagi semua baki-baki buku-buku yang ada. Okey, yang kedua kita kena buka buku modal. Buka buku modal. Okey. Kamu juga kena ada 3 garis. So modal kita ialah pada 1 bulan 1, debit, kredit, baki. Okey. Modal kita ada 2. Satu, masukkan tunai. Dapat tunai iaitu sebanyak modal dia berbaki kredit tunai tu jadi kredit iaitu berapa? 12,000. Kita dah kira tadi modal kita berapa? 44 kan? Kita dah kira tadi masa persamaan perakanan. Satu lagi ialah kenderaan iaitu 22,000. So kita dapat baki kita ialah 44,000. Habis. So kita dah habis kita punya modal. Modal dah. 32,000. Oh 32,000 silap. 32,000. Okey. Modal dah. So sekarang kita nak buat kenderaan pula So yang ini silap 32,000. Saya dapat 44,000 Okey. Seterusnya ialah kita buat kenderaan. So kenderaan senang sebab satu je. Kan? Kenderaan senang. So tapi senang-senang pun kena ada 3 garis. Kena buat juga yang ini. Okey, so kenderaan hanya berlaku pada 1 bulan 1 iaitu melalui modal kena debit sebanyak 32,000, kredit dan baki. Mana dapat tahu 30 kita nak debit ke kita nak kredit? Kita tengoklah sini. Kenderaan itu apa? Kenderaan kita debitkan dia. So dia debit lah. Dia duduk kat belah debit. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah bekalan pejabat. So buat pula akaun bekalan pejabat. Saya buat satu-satu ni tolong buat. Pun sama, bekalan pejabat tak banyak. So yang ni saya tak payah buat lah. Debit, kredit, baki. Buat juga. Okey, bekalan pejabat 2 hari bulan. 2 hari bulan 1 buat dapat dari macam mana? Dapat daripada tunai, bekalan pejabat kita ialah 1,500. Okey, habis bekalan pejabat. Seterusnya ialah peralatan. So kita wujudkan akaun peralatan pula. Peralatan. Peralatan pun satu je, tak ada banyak. So kita peralatan berlaku pada berapa bulan peralatan? Okey, peralatan berlaku pada 5 hari bulan 1. Dia Jun ke 1? Oh bulan Jun, ya Allah Akbar. Macam mana saya boleh buat bulan 1? Bulan 6 6 dan 6. Sorry, salah yang bukan Jun. Bukannya Januari. Semua ialah bulan. Okey, ini ialah bulan Jun.
Okey. Bulan Jun 15, macam mana cara kita dapatkan peralatan ni? Kita hutang sebanyak ABB. Peralatan kita ialah 3,500. Baki 3,500. Yang paling penting ialah baki kita ni. Kena ingat baki kita. Alright. Seterusnya. Seterusnya ialah peralatan selesai. ABB pula. Okey, kita buka akaun ABB. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni ada 2 transaksi. So kena lebih sikit lah. Okey. ABB pertama pada 5 Jun, kedua pada 28 Jun. Bayar kan, senang. Okey, debit 5 Jun. Yang ini kita beli peralatan. So kita masa beli peralatan kita kena kreditkan dia. Kreditkan 3,500. So baki kita ialah 3,500. Lepas tu pada 28 bulan 6 dia buat bayaran ke atas ABB secara tunai iaitu sebanyak 3,500. Menyebabkan baki kita ialah kosong lah, 3,500 tolak 3,500. Okey. Okay. Yang ini tak payah tengok soalan, tengok terus je, tengok jawapan saja. Selepas ABB dah selesai. ABB selesai, lepas tu hasil. Buka hasil pula. Hasil pun ada 2. Tahu ada 2. Tinggal. Okay. Okay, hasil kita ada tertinggal lah. Oh, tadi Ni ambilan. 9. Tak apalah, kita buat hasil. Saya dah buat hasil kan. Ambilan belum buat. Hasil ada 2, satu 25, satu 17. Okey. 17/6 dengan 20 tadi. 20 ke 25? 15 doktor. Ha? 15 Tak apa, ambilan nanti dulu. Lepas ni saya buat. Kita buat ni dulu. Sebab saya hasil. so 25 kan, 25/6. So pertama sekali ialah tunai. Kita dapatkan hasil secara tunai. Yang keduanya ialah kita dapat secara hutang. So kita punya ni ialah 1,700. Lepas tu yang kedua 2,000. Ini ialah 1,700. Ini ialah 3,700. Okey. 3,700. Ini baki. So baki kita 3,700. So yang tertinggal tadi ialah ambilan. So ambilan pun sama, tapi ambilan satu je. Ambilan berlaku pada 15 tadi yang kawan kita cakap 15, iaitu kita ambil duit tunai kan. Ambilan ambil tunai, so dia debit, kredit, baki. So debit sebanyak mana? 400, baki 400. Hasil dah buat lah. So seterusnya ialah ambilan dah buat. Hasil dah buat. Belanja telefon. Belanja telefon. Now kita buat belanja telefon. Belanja telefon. Belanja telefon pun satu saja. So, belanja telefon berlaku pada 20 Jun tadi. 26 kita belanja guna tunai. Iaitu debit 350 kan. 350. Baki pun 350. Okey, lepas belanja telefon. ABT. Okey, ABT. So kita buka ABT.
Buka ABT, akaun belum terima ABT, akaun belum terima. So ABT kita pun ada satu saja, iaitu kalau tengok hasil tadi tu 25 25.6 ini ialah dapat hasil. hasil kita, iaitu sebanyak 2000 kredit dengan baki. Okey, ini ABT. Dan last sekali ialah yang belum ialah belanja gaji. So last sekali ialah belanja gaji. Okey, belanja gaji kita berlaku pada hujung bulan, iaitu pada 28 hari bulan 6. Bayar guna tunai. Jumlah dia 1000. Baki dia ialah 1000. So dapat baki. 30 Doktor. Doktor 30 belanja gaji. 30 Doktor. 30 hari bulan 6. Okey, sorry. 30 hari bulan 6. Okay. Saja nak tengok semua orang tidur ke tak tidur. Alhamdulillah semua orang tengah berjaga. Okey. Okey, so kita siap kita punya ledger arm. Dan selepas ledger arm, kita punya peraturan yang ketiga ialah kita kena, lepas kita susun ini, lepas tu kita kena adakan imbangan duga. So kita yang ini imbangan duga saya tambah je lah. Kita kena buat imbangan duga. Tengok dalam soalan kena buat imbangan duga tak? Okey, C. Kena buat. Dalam D ni sediakan imbangan duga. So D. Okey, yang D, kita buat imbangan duga. Bila kita imbangan imbangan duga ni ialah pada hujung bulan 6, iaitu 30 bulan 6 2000 ini soalan ni bila? 30/6/2020. Okey, apakah imbangan duga? Imbangan duga ini ialah untuk menyenaraikan semua akaun yang kita buat dimasukkan dalam susunan debit kredit supaya debit dan kredit kita mesti balance. Okey, so kita start daripada yang atas sekali. Ledger arm kita ialah tunai. Kita mula dengan tunai. So, tunai kita ialah 6950. Okey, itu tunai. And then kita ada modal. Modal kita salin ya. Modal susun semula 44,000. Lepas tu kenderaan. Sekejap Okey, modal kita dah. Lepas tu kenderaan. Kenderaan kita 32,000. Selepas tu bekalan pejabat. Bekalan pejabat 1,500. Lepas tu peralatan. So peralatan kita berapa peralatan? 3,500. And then Macam mana nak tahu yang tu kredit, yang tu debit? kan tadi kita dah belajar, ingat tak kita belajar asas kita tadi? Ingat tak kita belajar asas kita tadi tu? Yang asset. Yang kita belajar ni, kalau dia item tu item asset mesti debit. Kalau item tu item liability mesti kredit. Oh, okey. Okey. Okey, so kita dah so peralatan seterusnya.
Lepas peralatan, Akaun belum bayar. ABB. ABB liability. ABB tak ada. Tapi kosong. Tapi Kosong. tulis dapat pakar. Hmm. Terusnya hasil. Hasil. Okey, akaun hasil kita ialah kredit kan? Kredit. 3,700. Hasil 3,700. And then kita punya ambilan. Ambilan ialah debit. Debit 400. Okey, seterusnya lepas ambilan belanja telefon. Belanja telefon. Telefon kita 350. Belanja mesti debit. Lepas tu ABT. ABT pun berbaki debit. Iaitu 2,000. Masing-masing tolong kita. Itu 2,000. Sekali belanja gaji. Belanja gaji 1,000. Kita okey, tolong kira. Apa kira? Apa? 47,700. Okey, 47,700. 47. Sama. Alhamdulillah sama Okey. So kita stop dulu. Kita rehat sekejap. Saya lah yang dah penat. Rehat sekejap Okey. So kita akan sudahkan kita punya kelas ni. Ada beberapa soalan saja lagi yang kita nak jawab dan soalan tu semakin mudah lah, senang saja sebabnya semuanya dah tersedia. Okey, sekarang ni kita dah dapat kita punya imbangan duga. So imbangan duga kita ni simple saja. So dah terbukti yang balance. Bila dah balance ni kita akan jawab soalan yang seterusnya. So soalan yang seterusnya ialah kita akan tengok soalan yang kelima iaitu E. Kita kena buat semua penyata kewangan tu. Bermula daripada penyata pendapatan komprehensif, penyata perubahan equity dan penyata kedudukan kewangan. Dulu orang panggil penyata pendapatan komprehensif ini penyata pendapatan ataupun penyata untung rugi. Seterusnya penyata perubahan equity ialah dulu pun namanya lebih kurang sama iaitu penyata perubahan modal kan. Sama juga penyata perubahan equity dan seterusnya ialah penyata kedudukan kewangan. Dulunya dipanggil kunci kira-kira. Takutlah ada yang terkeliru bila yang pernah belajar dulu. Okey, so kita daripada imbangan duga ni, daripada imbangan duga yang ada, mana jumlah ni hilang. So 47,700, 47,700. 47,700 tadi Okey. Betul. Oish, dia lari pasal apa ni? Sekejap. Saya undo balik. Okey. Janganlah pula dia nak jadi isu ni. Okey.
Okey. So kita sambung pertama yang terakhir ni kita nak buat penyata kedudukan kewangan. Penyata kewangan. Kita nak sediakan penyata kewangan. So penyata kewangan yang pertama nama dia ialah kita kena buat dia punya format dia. Format dia mesti mula dengan nama company. Kalau dalam company ni nama Cuci Bersih Enterprise. Okey, kita bagi nama dia Cuci Bersih Enterprise. Penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 30 hari bulan 6 2020. Okey, tajuk sahaja biasanya ada satu markah. Okey, so kita akan mulakan dengan hasil. Okey, so kita tengok hasil kita atas ni lah. Hasil kita berapa? 3,700. Tolakkan dengan belanja. Belanja kita pun tak banyak. Ada beberapa saja. Alright. Belanja and then kita tengok kepada perbelanjaan kita yang ada dua je. Belanja telefon dengan belanja gaji. Senang. Kita tengok. Okay, so kita ada belanja telefon 350. 350. Bapak apa nak nombor telefon Uncle Lan Oh, tu dah. Siapa pula? Nurul Hanis. Uncle Lan mana pula tu? Allah mak. Okay, telefon dengan gaji. Gaji 1,000. Data Okey. buat turun sikit data tak nampak atas. Oh, Turun yang mana pula dia nak dibalik. tajuk dia Tajuk dia yang A. Okey. Okey data. Okey, 1350. So tolakkan tolong. Berapa? 2350. 2350. Okey, ini ialah apa? Untung bersih. Doktor, saya nak tanya. Tak nampak doktor. Tak nampak? Tak nampak ke? Semua orang nampak? Nampak. Suara ni. Nampak. Doktor, penyata pendapatan komprehensif ni maksudnya apa? Penyata pendapatan komprehensif maknanya apa? Penyata untung rugi. Penyata pendapatan. Maknanya kalau kita nak kira hasil kita berapa, belanja kita berapa, kita akan dapat lebihan yang lebih tu apa. Itu masuk penyata pendapatan komprehensif. Okey. Seterusnya ialah kita buat yang kedua. Sama juga, yang kedua ialah dia minta kita buat sama, bagi tajuk dulu, Cuci Bersih Enterprise. Yang ini ialah penyata perubahan equity. Ini maksud dia apa? Penyata perubahan equity. Nak tengok modal kita ni bergerak tak? Kalau bergerak baguslah. Yang ini senang je. Pada 30 hari bulan 6 2020. Dia tulis pada je. So mulakan dengan modal awal. Modal awal kita tengok daripada ini. Iaitu kita punya modal iaitu 44,000. So modal awal kita ialah 44,000. Tambahkan dengan kita untung kita rugi. Kat sini ada untung bersih. So kita untung. Tambahkan dengan untung bersih kita. Berapa untung bersih kita? 2350. So campurkan dua ni dapat 46,350.
tolakkan dengan ambilan. Okey, ambilan kita ambilan 400. So, tolakkan dengan 400. Dapat 950. Ini ialah modal akhir kita. Okay. Saya tak boleh tambah page ni, tunggu sekejap Okey. Dah okey. Alright, seterusnya yang terakhir. Habis dah, nak habis dah kita. Yang terakhir sekali ialah yang terakhir sekali, yang ketiga, kita dikendaki buat cuci bersih enterprise untuk penyata kunci kira-kira kunci kira-kira ini, tapi penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2020. Okey. Formula dia yang pertama sekali kena masukkan aset tetap. So aset tetap kita ada dua, iaitu kenderaan dengan peralatan. So saya buat format dulu ya. Kenderaan 32,000 tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Dalam kes ni susut nilai terkumpul tak ada, so kosong, dapat 32,000. Yang kedua, peralatan. Peralatan kita 3,500. 3,500. Sama juga tolak dengan susut nilai terkumpul. Kosong. So kita dapat 3,500. So jumlah dia ialah 32 campur dengan 3,500, kita dapat 35,500. Kemudian baru tulis aset semasa. Okey. Aset semasa kita kena ambil daripada tunai dulu Yang atas sekali tunai 6950. So tunai 6950. Ada lain tak? Tunai bekalan pejabat. Bekalan 1,500. Bekalan 1,500. And then last kali ialah ABT. ABT 2,000.
ABT 2,000. Okey. So tolong totalkan sikit. Berapa total? Empat lima kosong. Berapa? 10,450. Tak dengar. Berapa? 10,450. 2,450. Yang ini kena tolak dulu dengan liability semasa. Liability semasa kita tengok kat atas ni ada apa? Liability semasa kita ni sebenarnya tak ada. Ada ABB saja, tu pun ABB kosong tapi kita kena tulis. Okey, tulis je kat sini ABB kita kosong. So kita dapat jumlah kita ialah 10,450. Okey. So, total kita ialah 35,500 tambahkan dengan 10,450. So kita dapat 45,950. Jadi kita punya cabaran ialah di bawah ni equity dengan ni mesti sama. Kan? So seterusnya inilah equity. So dalam equity ni kita mula dengan modal akhir. Modal cakaplah. Modal kita berapa? Ambil daripada sini. 45,950 kan? So tulislah. 45,950. So ada apa-apa yang liability jangka panjang? Liability jangka panjang. So kita tak ada item tu. So item dia kosong lah. Total kan dia? Confirm lah sama. 45,950. So ini dengan ini, kalau you notice dia balance. Okey, ini ialah kita punya penyata kedudukan kewangan kita. Okey. So ini soalan pendek sebenarnya, soalan yang senang untuk kelas sahaja. Soalan yang sebenarnya dia keluar berpenjela-jela. Jadi kenalah banyak sabar bila buat. Okey, yang ini ialah sebagai kita punya permulaan dalam kelas. Ada lagi benda yang kita perlu belajar untuk kita dapat lebih banyak lagi maklumat supaya kita tahu bagaimana nak menguruskan daripada biasanya daripada catatan jurnal, lepas tu kita kena post dia di dalam ledger arm, daripada ledger arm kita masukkan di dalam imbangan duga, daripada imbangan duga baru kita pecahkan dia kepada 3 jenis penyata kewangan, penyata pendapatan, penyata perubahan equity dan juga penyata kedudukan kewangan. Ya. Ini ialah yang paling pendek kita pernah buat. Exam ke, latihan ke, tidak sependek ini. Dia panjang. Jadi kenalah bersabar ya masa nak buat tu. Okey.